Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua sekali. Okey, dah lama juga aku tak buat video. Hari ni aku nak buat video pasal solar system. Tapi sebelum kita buat solar system tu, apa yang penting kita kena ada drawing dulu lah. Sebab kita nak tengok cara susunan, kita nak buat kiraan sikit, kita nak tengok wire kita nak pakai yang macam mana. Jadi bila kita buat pemasangan tu tak ada kesalahan dan menyebabkan barang-barang elektronik tu rosak lah. Jadi pertama sekali kita akan pergi yang asas dulu untuk cara pengiraan. Okey, dekat sini benda yang asas electrical, cara kita nak kira watt, cara kita nak kira ampere, cara kita nak kira voltage. Dekat sini pun ada contoh dia. Dekat sini aku ada buat watt dia berapa, voltage dia berapa, ampere dia berapa. Kalau kita nak cari dia punya watt macam mana, kalau kita nak cari dia punya ampere, guna rumus apa, voltage guna rumus apa. Dekat sini adalah. Lepas tu cara susunan solar panel. Solar panel ni biasanya ada dua jenis susunan lah. Kalau tak orang buat parallel, kita akan buat series. Jadi dua ni ada benda yang berbeza. Kalau kita buat secara sambungan parallel, kita akan naikkan dia punya ampere. Kalau korang boleh tengok sini yang ni solar panel 100 watt, 2 volt, 5 ampere. Harga lebih kurang dalam 250. Kalau kita gabungkan secara parallel, kita akan dapat 200 watt. Tak kisah kau sambung parallel ke series, 200 watt tetap kena tambah. Voltage kekal sama 20 volt. Jadi yang bertambah adalah ampere. Maksudnya 5 ampere, 5 ampere tambah jadikan 1 bila kita buat secara parallel. Dan kalau sambungan secara series pula, kita akan dapat naikkan dia punya voltage lah. Sebagai contoh kat sini 100 watt sama juga 20 volt, 5 ampere. Jadi kat sini gabungkan watt jadi 200 watt. Yang naik adalah voltage. Jadi ampere tetap sama 5 ampere. Itulah sambungan series. Jadi dekat sini korang kena tahu dulu bila korang dah campur semua solar panel, sistem apa yang korang nak pakai, 12 volt ke 24 volt ke. Sebab kat sini korang nak tentukan kabel apa yang korang nak guna. Contoh, sebagai contoh, sekarang yang kita ada 200 watt, 40 volt, 5 ampere. Jadi kita boleh guna kurang daripada contoh-contoh kabel yang ada dekat sini lah. Lebih rendah lah, maksudnya lebih rendah daripada AWG. Tapi paling rendah untuk kabel solar lebih kurang dalam 2.5 lah. Bawah lagi aku tak pasti dekat supplier dia ke tak. Tapi kalau nak cari dekat Shopee ke Lazada, benda ni tak ada. Paling rendah apa yang aku pernah jumpa 2.5. Jadi mungkin kena pakai AWG wire sajalah. Sebab kita nak tengok 5 ampere sesuai tak. Kalau korang nak pakai terus AWG 14 boleh, tak ada masalah. Cuma cost dia tinggi lah. Ni melibatkan cost setiap wire ni. Sama juga kalau korang sambung guna parallel, dia kekal 10 ampere. Sebab kita dah tambahkan dia. Jadi kalau 10 ampere tu bolehlah guna 41 ampere punya wire 2.5 mm AWG 14. Dalam projek yang aku buat ni, yang dalam cloud ni, yang aku dah ada, yang dah beli barang dia, yang dalam cloud ni, yang wire yang aku akan guna adalah 4 mm dengan 6 mm dengan wire AWG 8. Nanti korang boleh tengok lah. Ni kita pergi kepada solar panel dulu. Ok, solar panel yang ada dekat aku sekarang ni, yang aku dah ada 250 watt ada dua solar panel, 100 watt ada satu. Jadi aku akan sambung secara series sebab aku guna sistem 24 volt. Jadi kalau 30 volt ni solar charge controller tu dia tak boleh nak charge lah bateri tu. Jadi kita kena lebih daripada 30. Jadi kita nak naikkan voltage dia. Apa yang kita buat, kita guna sambungan series lah. Kalau korang tengok dekat sini. Jadi harga untuk solar panel 250 watt ni yang aku beli tadi 450. Yang 100 watt ni macam korang tengok tadi lah 250. Jadi bila kita sambungkan secara series, kita akan dapat 500 watt 80 volt. Ampere ni aku ambil range sajalah sebab dekat solar charge controller aku dia sebutkan ampere tu, kita boleh tengok. Jadi anggaran dalam 10 ampere dalam waktu peak hour boleh capai sampai 17 hingga 15 ampere lah. Jadi wire yang korang boleh guna dekat sini sebenarnya kurang lagi daripada 2.5. Tapi disebabkan nanti aku nak tambah lagi solar panel ni, jadi wire yang aku guna sekarang ni adalah wire 4mm dekat sini. Wire dekat sini 4mm. Dia terus masuk kepada circuit breaker. Circuit breaker ni circuit breaker DC. Yang korang boleh nampak B63 ni adalah 63 ampere. Sebab aku nak buat solar panel ni boleh capai sampai dalam 50 ampere lah untuk masuk kepada solar charge controller yang dekat atas ni. Jadi kalau
kita kena panah peti ataupun waktu peak hour dia melebihi 63 tu dia boleh trip lah dekat sini. Lepas tu terus pergi kepada solar charge controller. Spek solar charge controller ni aku pakai sekarang 60A 1440 watt 24 volt sistem bateri yang aku pakai. Spek kalau korang boleh tengok sini 24 volt punya sistem, maksimum dia boleh tampung 1440 watt. Lepas tu input daripada DC pula, korang boleh tengok kat sini 37 volt hingga 105 volt. Macam yang aku cakap tadi, kalau aku pakai solar panel tu aku sambung secara parallel 30 volt, dia tak boleh nak charge lah bateri 24 volt sebab solar charge controller ni spek dia 37 hingga 105 baru kita boleh charge bateri 24 volt. Jadi bateri voltage pula low voltage dengan high voltage lah biasanya kita boleh sekat dia. Kalau low voltage 18 volt DC, lepas tu 29 volt DC lah. Ni biasa solar charge controller punya kerja lah, kita tak payah nak ni sangat, tapi perlu di setting lah. Jenama aku guna Powmister punya jenama ni pun bagus lah bagi aku. Harga lebih kurang 320 60A punya. Ok, daripada solar charge controller ni pula output dia keluar pergi kepada circuit breaker 100A. 100A ni kenapa pula aku pakai 100A? Satu, sebab aku nak jaga bateri aku sendiri dan aku nak jaga solar charge controller ni lah. Solar charge controller ni sebab bateri ni boleh tampung sampai 300A punya arus. Kalau dia melebihi 300 rosak nanti solar charge controller aku, jadi dia akan potong dekat sini dulu lah sebelum sampai kepada solar charge controller. Dan solar charge controller ni pula kita tak tahu, mungkin terbakar, meletup ke, jadi kalau aku tak nak bateri aku rosak pula, jadi dia akan potong dekat sini dulu. Ini 100A DC 12 dengan 240. Jadi korang tak boleh campurkan circuit breaker DC punya, AC punya, jangan campurkan. Dia berbeza, fungsi dia, function dia semua berbeza. Jangan kita suka-suka nak guna DC punya kita pakai AC punya. Memang kita boleh on off, tapi function dia takkan ada lah. Lagi satu, apa tujuan kita pasang circuit breaker ni, kita nak mengelakkan spark. Jadi spark tu akan berlaku dalam ni sahaja. Jadi bila kita sambung wire tu tak adalah berlaku spark ke apa, tak akan berlaku kerosakan lah. Jadi lebih baik kita pakai circuit breaker, lebih mudah. Jenama Powmister. Ini MPPT Korang kalau nak beli, nak pakai bateri lithium ion, better korang pakai yang MPPT punya solar charge controller lah. Jangan pakai PWM, tak silap aku. Yang tu kalau sekadar pakai bateri lead acid biasa tu tak ada masalah lah. Lepas kita pergi kepada susunan bateri pula. Dan aku sambung secara series. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan dia 24 volt. Sebab sistem yang aku pakai ni 24 volt. Setiap bateri mengandungi 200 Ah. Harga lebih kurang dalam 2,500. Ini lithium ion termasuk dengan BMS sekali. BMS ni kalau korang boleh tengok 300 ampere. Jadi macam aku cakap tadi lah, kalau bateri ni tiba-tiba dia full charge, tiba-tiba dia nak discharge tu 300 ampere, kita tak tahu kan, walaupun BMS ni kita boleh kontrol. Jadi dia akan potong dekat circuit breaker ni dulu lah. Jadi inverter ataupun solar charge controller tak rosak. Itu tujuan dia. Kalau korang nak pasang rendah daripada ni pun tak ada masalah, sebab solar charge controller ni hanya charge sampai mampu 60 ampere je. Inverter hybrid ni pula kalau pasang solar lebih kurang 80 ampere je dia boleh masuk dalam bateri. Jadi kurang daripada tu pun tak ada masalah, sebab aku ambil 1 ampere ni mudah lah untuk aku kira. Lepas tu daripada bateri ni pula naik pergi circuit breaker. Daripada sini aku buat wiring pendek lah. Nanti praktikal dia aku akan tunjuk. Wire pendek hitam dengan merah, positif dengan negatif. Yang ni untuk pergi kepada inverter hybrid. Okay, dari sini dia akan pergi kepada inverter hybrid kita. Okay, inverter hybrid ni tujuan dia boleh tukar kepada DC kepada AC secara automatik lah. Maksudnya bila kita waktu siang tu, kalau kita ada tenaga solar yang berlebihan, kita boleh terus guna. Lepas tu kalau bateri pula tak habis, waktu malamnya kita boleh guna bateri. Dan bila bateri tu habis, inverter ni akan tujuan dia, kita akan ambil current daripada TMB lah, terus bypass untuk kita guna. Inverter ni spek dia lebih kurang MPPT solar charge controller. Dia ada kat dalam sekali 80 ampere punya solar charge, 3200 watt. Rate power yang kita boleh guna, ok, rate power 3200 watt ni korang kena kira sendiri lah. Macam peti sejuk, kipas, TV, 3200 ni ikutkan besar sebenarnya.
Cuma aircon tu aku tak pastilah kalau 1 horsepower tu dia boleh jalan ke tak. Tapi kalau sekadar peti sejuk, mesin basuh yang kecil, mesin basuh yang manual tu, dia mampu lagi nak jalan. Lepas tu mesin basuh tu boleh jalan 4 tak silap aku. Kalau macam rumah aku pakai mesin basuh 500 watt lah lebih kurang. 500 nak dapat dengan 3000 tu, paling kuat kita guna 3000 lah. 200 tu biarkan, sebab kita tak boleh pakai 100%. Kita nak kita punya inverter rosak. Dia macam kita pakai kereta tapi hari-hari kita lenjan kereta tu sampai 16, 18, lama-lama kereta kan cepat rosak. Jadi sama je macam inverter. Kita nak jangka hayat dia lebih lama, kita pakai kurang daripada 80% dah memadai lah. Harga ni yang ni aku beli dekat China, lebih kurang dalam 1500. Jadi nak tunggu post lambat lah. Kalau korang nak beli supplier daripada Malaysia, biasanya harganya dalam 2200. Ni inverter dia. Okey, dah beli inverter ni pula. Ini yang ramai orang tak tahu ni. Okey, DB box ni memang betul. Kita boleh setting sama macam TMB. Kalau TMB dekat sini dia akan pakai MCB 32 ataupun 40. RCCB ni dia akan pakai 40 ampere, dan yang belakang ni baru C6, C10, C20 dan C32 lah biasanya. Maksud C ni adalah ampere. Kalau korang nak tengok, ni MCB dua ni. Sebab apa aku pakai C6 ni? Ini kita kena tengok kita punya kemampuan inverter lah. Ini yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Dengan dekat YouTube pun tak ramai orang share lah benda ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang ni ada, aku akan buat video yang lain lah yang ni. Sebab nak tunjuk kat sini tak boleh ni. Yang ni complicated sikit. Ni orang-orang yang betul-betul ambil wiring, yang betul-betul ada equipment, baru dia boleh buat lah DB box ni. Sebab DB box ni dia complicated sikit. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu berapa yang kita pakai, okey, yang ni C6 betul tak? Sebenarnya kalau dia punya practical yang aku buat, aku pakai C10 lah. Jadi kalau kita nak kira, nak tengok macam mana 3000 watt macam yang aku kira tadi, yang korang tengok yang aku ajar tadi kan, calculation macam mana, 3000 watt bahagikan dengan 230, kita akan dapat 13 ampere. Jadi yang ni C6 betul tak? Jadi C6 ni sebenarnya terlalu kecil lah. Jadi aku pakai C10 menghampiri 13 ampere. Maksudnya C10 tu lebih kurang 10 ampere lah. Jadi korang kena tengok betul-betul. Sebab bila berlaku litar pintas ke apa ke, C6 ataupun C10 ni yang nak protect kau punya inverter ni. Sebab kalau dia direct, contohlah kau pakai C40 ataupun C32, dia direct kan. Maksudnya bila berlaku trip ataupun litar pintas, dia direct lah, hentam kau punya inverter. Inverter ni kau beli dah lah mahal, 1000 lebih. Kalau dia hentam, nak repair, kalau kau pandai repair tak apalah. Kalau macam aku pandai lah repair, nak check apa yang rosak. Biasanya IGB dia yang akan rosak, terbakar, dan kita tukar IGB tu, dia dah tak ada masalah dah, ada equipment kecil kat dalam tu lah. Tapi kalau korang tak faham, nak kena hantar kedai nak repair lagi, duit lagi, betul tak? Jadi itu tujuan dia, kena pasang DB ni betul-betul lah. DB ni nanti aku akan buat video lain lah. Baru pergi kepada load. Dekat load ni lah kena kira betul-betul nanti practical aku akan tunjukkan lah berapa pelak yang aku pasang. Lepas tu untuk inverter hybrid ni, kita boleh masukkan solar sebenarnya, tapi aku tak beli lagi solar dia. Kalau korang nak tengok, inilah solar yang aku akan buat. Untuk permulaan mungkin aku akan beli 4 panel dulu lah, dan aku buat sambungan secara parallel sebab aku nak kejar dia punya ampere. Korang boleh nampak sini Jadi ampere ni supaya kita dapat charge bateri tu lebih cepat. Lepas tu bila penuh je, kita boleh guna solar panel saja. Yang kat bawah tetap guna solar panel juga. Dan atas pun guna solar panel. Jadi dekat sini aku guna dua sistem solar panel lah. Satu sambung secara series, satu lagi sambung secara parallel. Dan bila aku ada modal besar sikit, baru aku buat series parallel lah. Okey, dekat sini kita sambung series dan kita akan jumpa secara parallel lah. Sebab yang ni solar panel yang agak besar lah yang aku akan gunakan, 425 watt, 49 volt ni dah boleh lah untuk charge bateri 24 volt, 10 ampere dalam harga 800 lah dekat market Malaysia. Wire yang aku akan gunakan 6mm. Ini standard solar punya, 70 ampere. Kalau korang tengok kat sini baru 40 ampere, jadi dia memadai. Lepas tu circuit breaker aku pakai B63, jadi dekat sini dia baru 40 ampere. Jadi kalau kena panah peti ke apa ke, circuit breaker ni akan potong dulu lah sebelum dia masuk kepada inverter. Itu penting circuit breaker ni, korang tak boleh main-main dengan circuit breaker ni. Salah pasang, circuit breaker ni tak berfungsi. Satu, maksudnya ialah kena panah peti, dia tak berfungsi, terus attack inverter rosak. Inverter ni kalau tak kisahlah kau pakai inverter hybrid ataupun inverter biasa, kena kira berapa ampere yang kita boleh
tampung, dan itulah kesesuaian dB yang korang kena gunakan. Bukannya korang suka-suka ambil dB macam TMB punya saiz 40, lepas tu RCCB pun saiz 40, sebab RCCB ni memang tak ada rendah, memang saiz 40, sebab RCCB ni leakage kepada earding. Maksudnya kalau kita ada leakage, dia akan trip sini dululah. Yang ni litar pintas biasanya, maksudnya wire neutral dengan wire live tu dia bersentuhan, dia akan trip sini lah. Tapi itu bahaya kalau tak ada trip, dia attack inverter, masak lah korang. Nak repair inverter ni, nak cari orang repair, susah lah. Ok, sebagai contoh dekat sini wire aku akan gunakan daripada bateri untuk masuk inverter AWG8. Sama juga daripada bateri pergi kepada circuit breaker, kita pakai AWG8 lah, sebab dia boleh tampung sebanyak 150 ampere. Jadi CB dia, circuit breaker dia dalam 100 jadi wire tu tak terbakar ataupun terputus lah dekat sini. Sebelum wire tu putus ataupun tak dapat tampung, circuit breaker akan cut off dulu lah. Jadi dekat sini pun selamat lah. Sebab tu pentingnya korang kena kira, kena tahu wire apa nak guna, circuit breaker yang macam mana. Tak boleh suka-suka lah dalam inverter ni. Sebab tu yang DB box ni aku nak kena buat video lain, sebab orang kalau tak betul-betul pakar benda ni, kalau korang salah buat, boleh meletup inverter ni dan dia akan menyebabkan duit lah. Bila benda ni dah meletup, duit kalau nak kena keluarkan lagi. Benda ni beli bukannya mahal, bukannya murah, sorry. Kalau korang beli benda ni murah tak apa, benda ni mahal. Tapi kalau kat Malaysia pula supplier pun mahal, 2,200 lebih kurang untuk 24 volt. Jadi itulah serba sedikit aku punya solar system, dan modal yang aku dah keluarkan yang dalam cloud ni. Kalau korang boleh tengok, ni aku dah belilah. Dalam cloud ni lebih kurang dalam 6,100, bateri dalam 2,500, circuit breaker DC dalam 120, circuit breaker AC 120 juga. Solar charge controller tu kalau korang nak pakai pun boleh, tak nak pun boleh. Modal dia aku beli dalam 320. Solar panel pula dalam 1,150. Mungkin plus minus lebih sikit lah. Ni 450, 450, 800. Ni dia dah dekat 900, 9, 1000, 1150, lebih kurang macam itulah. Wire lebih kurang dalam 300. Inverter hybrid 1,500 ni daripada China lah. Tapi kalau korang beli supplier daripada Malaysia, dia agak mahal sikit lah, dalam 2,200 macam itu. Jadi itu sedikit sebanyak lah drawing yang aku sharekan. Nanti kita akan pergi kepada yang betulnya lah, practical dia. Jadi serba sedikit yang kat sini korang boleh tengok dulu lah, saya nak susun macam mana, watt berapa. Jadi contoh watt yang korang nak tahu, barang apa yang korang boleh pakai, korang boleh tengok kat sini lah. Dalam 3,200 watt ni, masa korang nak beli inverter tu, korang nak tahu berapa watt yang boleh support. Jadi 3,200 ni pun sebenarnya besar. Kita boleh jalan peti sejuk, lepas tu kita boleh jalan mesin basuh, TV, lampu, kipas, boleh untuk kita guna kegunaan seharian lah. Tapi kalau nak pasang aircon tu aku kurang pastilah. Aircon 1 horsepower lah maksud aku. Aircon, water heater aku kurang pasti. Tapi untuk dia support berjalan 3,200 ni mampulah jalan. Cuma beza dia bila kau dah kira tengok setiap kipas tu ataupun peti sejuk tu berapa watt, korang kena convert lah daripada watt tu kepada watt hours untuk dapatkan M hours dia lah. Kat sini baru kita boleh tahu berapa banyak kapasiti bateri pula yang korang kena gunakan waktu malam. Sebab siang tak ada masalah, korang boleh guna cahaya matahari je. Waktu malam tu kena guna bateri lah. Jadi itu sahajalah buat masa ni untuk solar system. Nanti aku akan tunjukkan pula barang-barang dia. Ni aku dah siap pasang. Next video nanti aku akan buat cari barang lah untuk macam mana yang aku dah siap pasang punya. Itu aku akan letak kepada part 2 lah.